Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 2 hari bulan 1 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin, surah yang ke-36. Surah 36, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini, ayat 45, 46, 47. 45, 46, 47. Cerita dianya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kejahilan puak-puak musyrikin dan berterusalah mereka dengan kesesatan mereka, tak nak ubah, tak nak berubah. Walaupun ditunjuk bukti-bukti yang sangat nyata, ditunjukkan kebinasaan umat dulu yang kerah kepala, tak ada, tidak menjadi apa-apa keinsafan pada mereka, tak insaf, tak sedar, ataupun orang panggil tak khabar, serupa ya. Dan 3 dalil telah dikemukakan, dalil di bumi, di angkasa dan juga di lautan. Mu'ridun illa kanu anha mu'ridin, sama juga, masih lagi menolak. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala bawa kepada kita lagi tentang keadaan suasana kafir, dan dibawa satu lagi cabaran kepada mereka, iaitulah tentang al-infaq, galakan supaya berinfak, bersedekah, memberi bantuan kepada orang-orang yang lemah. Sekali lagi mereka menentang dengan cara bakhil dan istihza. Apa dia istihza? Perli, mempersendakan. Orang Kelantan kata nganyi ke Nabi SAW. Itu permainan puak kafir. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita, ayat 45, 46 dan 47. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ
In antum illa fi dhalalim mubin. Balik semula kita kepada ayat 45. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 958. 958. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, dan apabila dikatakan kepada mereka, berjaga-jagalah kamu, berhati-hati kamu akan apa yang ada di hadapan kamu dari urusan-urusan hidup di dunia ini, wa ma khalfakum, dan apa yang akan ada di belakang kamu. Mana belakang tu hak depan tu. Khalfakum bukan hak tinggal dah, yang akan datang dari huru-hara dan balasan akhirat. Macam kita ayat kita kata di belakang hari, kita tak tahu apa yang berlaku dia. Jadi khalfakum, ingat khalfakum hak lepas, rupanya depan. La'allakum turhamun, supaya kamu beroleh rahmat. Supaya kamu, itu dipanggil la'alla, sebab kamu kena bertakwa supaya kamu beroleh rahmat. Tapi malangnya mereka tidak mengindahkannya. Tengok nota di bawah 1502. Yakni golongan yang engkar itu, apabila mereka dinasihatkan supaya beringat dan menyelamatkan diri dari bala bencana di dunia dan azab seksa di akhirat, mereka tetap berdegil di dalam kekufuran, tak mau, kerah kepala. Ayat ini juga menyatakan sikap mereka berpaling dari memahamkan ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah, selain daripada sikap mereka tidak mahu memikirkan dalil-dalil yang terdapat pada kejadian-kejadian yang di sekitar mereka. Dalil itu banyak, tapi dah tak dengar, dah kerah kepala, tak dengar kata. Gitulah keadaannya. Baik para pelajar sekalian, kita tengok dari sudut munasabah. Dia panggil munasabatul ayat, susunan ayat ni macam mana. Ayat yang lepas, ayat 33, Allah kata wa ayatul lahumul ardu. Allah Ta'ala mula dengan tanda kekuasaan, keagungan Allah di bumi. Kemudian ayat 37, wa ayatul lahumul lail, tanda kekuasaan Allah Ta'ala malam. Malam tu salah satu daripada tanda kekuasaan Allah. Orang lain tak boleh buat gelap ni, tak jadi. Itu dia panggil ayah. Bila malam ada siang, bila ada siang ada matahari, bila ada matahari ada bulan. Jadi Allah Ta'ala bawa dalil kepada kita. Itu dalil cakrawala di atas. Kemudian ayat 41, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum. Itu dipanggil ayat kami yang bawa zuriat keturunan mereka di lautan. Cukup dah. Wa kanatil ayat, semua tanda-tanda yang telah kita tunjuk tu tufidul yaqin, telah membawa keyakinan. Sebab semua orang nampak. Hak bumi kita nampak pokok naik, pokok tumbuh, pokok berbuah. Kan? Sayur-sayuran boleh dipetik makan. Yang di langit pun kita nampak malam gelap, siang cerah. Kalau kata orang, kalau ada lagi orang minta bukti adanya matahari pada siang hari, maka orang itu buta, orang itu, ataupun orang tidur, orang mengigau tengah tidur. Dan ayat di lautan juga mereka dah tengok. Maka semua ayat-ayat ini sepatutnya telah menunjukkan kata putus tentang kebenaran dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Tapi orang kafir ini bawalah yakin bersama dengan keyakinan, tidak memberi kesedaran kepada mereka untuk melepaskan diri dari azab Allah. Maka jadi tak adalah, kita kata tak ada faedah apa. Maka ayat ini Allah Ta'ala nak cuit mereka supaya tanda dah tunjuk,
bukti sudah nyata. Ayat ni dakwah ajak orang panggil straight to the point. Mana kita direct terus marilah, bertakwalah kepada Allah. Tuhan nak selamatkan kamu. Mu tengok orang lepas binasa, yang kemudian pula akan binasa kalaulah tidak ikut arahan Allah. Tapi apa boleh buat? Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala cok di atas hati mereka, tidak beriman, tak berimanlah mereka. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan Allah daripada hati yang buta. Walaupun mata fizikalnya celek, tapi hati buta, itu masalah. Mari kita masuk satu-satu ayat. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum. Apabila dikatakan kepada mereka, ai wa idza qila lil musyrikin. Bila kita kata kepada puak kafir tu, senang puak musyrikin. Ihzaru ma taqaddama. Hendaklah kamu berjaga-jagalah, berhati-hatilah, takutlah akan apa yang ada di hadapan kamu dari hidup dunia ini. Kamu tengok taqaddama qablakum, benda yang lepas belum kita. Bagaimana kemurkaan Allah ke atas umat-umat yang terdahulu yang kafir, dan apakah hukuman yang telah menimpa ke atas mereka. Wahzaru, dan takutilah, berhati-hati apa yang akan menimpa kamu pula nanti. Wa ma khalfakum, takut apa yang akan menimpa ke atas kamu daripada azab Allah kalau kamu binasa, kalau kamu mati dalam keadaan kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat ini memang memberi peringatan besar. La'allakum turhamun. La'alla, apa dia kata la'alla? Supaya. Dia terjemah la'alla. La'alla dipanggil huruf yang kita mengharapkan, mudah-mudahan, supaya kamu beroleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan ayat-ayat ini supaya kamu dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Nak dapat rahmat, macam mana cara? Kena ikut peraturan. Bahasa sekarang ikut SOP. Bukannya ikut kepala otak sendiri, tak boleh. Tengok, ma baina aidikum. Ini ulama tafsir kata ni. Ma baina aidikum ai ma asaba man qablakum minal uqubat. Hak lepas dah, maknanya orang dulu kena binasa. Wa ma khalfakum ai azabul akhirah. Azab di akhirat. Mana hak belakang tu makna hak akhirat yang akan datang. Ada ulama kata wal makna ittaqu ma baina aidikum min amril akhirah. Tengok tafsir yang kedua kata, hendaklah kamu takut kehidupan kamu ni, buatlah persiapan untuk ke akhirat, beramal untuk akhirat. Wa ma khalfakum min amri dunya. Hak lepas dah ada perusahaan dunia tu kecil belakang tu, jangan ada terpengaruh dengan dia. Ini tafsir yang kedua ni aks. Jadi sudut khalfakum aidi ma baina aidikum. Allahu akbar. Jadi dua-dua tu ada tafsir daripada ulama salaf. Kata di Syekh Al-Alusi, setelah kita sebut dua pandangan ulama, khilaf tadi, wa hasilul amri ala ma qil, kesimpulannya Allah nak suruh kita takut azab yang akan menimpa kalau degil, dan juga takutlah kepada seksaan-seksaan yang telah ditunjukkan kepada umat yang terdahulu. Jadi dia kata ayat ni tidak ada percanggahan. Cuma dari sudut susunan kita nak letak di mana dulu. Wallahu alam. Maka kita fahamlah di sini bahawa la'allakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kamu beroleh rahmat. Kata di para ulama, annal iqbal ila Allah Azza wa Jalla, siapa-siapa yang taat, siapa yang meninggalkan maksiat, itulah menjadi dia telah meraih sebab-sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi nak dapat rahmat ni ada cara. Cara dianya tinggalkan maksiat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, nascaya Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang itu. Kita pun jangan duduk sedap hati atas dunia ni.
Aku dulu gini, kita kata ketepikan gini tu. Sekarang ni aku kembali kepada Allah, aku tinggalkan dosa dan maksiat lepas, Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada kita. Yang lepas-lepas tu kita taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, menyesali apa yang telah berlaku, berazam untuk tidak mengulangi balik, itu nama dia taubat. Tapi kalau duk main taubat mulut je, kan? Mulut je taubat, tapi tangan kata orang bergelumang dengan maksiat, itu dia panggil taubat main-main. Taubat sungguh ni ada syarat dia kan, SOP taubat tu apa dia? Taubat dia tu tinggalkan yang lepas, menyesali perbuatan yang lalu, tidak akan berazam bercita tidak akan buat lagi yang akan datang. Itu dia panggil taubat. Allahu Akbar. Mari kita pergi kepada ayat yang ke-46. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan itulah tabiat mereka. Tabiat siapa? Wa ma ta'ti haula'il musyrikin, puak-puak musyrikin, puak kafir, tabiat dia. Tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka. Illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, enggan menerimanya. Tak mau. Cakaplah apa benda pun, tak peduli, tak jadi, kata orang. Tengok tafsir ayat ni. Wa ma ta'ti haula'il musyrikin, tidak datang kepada puak musyrik itu alamah, tanda-tanda yang menunjukkan di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka itu akan berpaling, tak mau. Tak mau. Mereka langsung tak buka minda, wala yatafakkaruna biha, langsung tak ambil, kata orang, tak ambil manfaat, tak ambil peduli, tak buka minda untuk nak mencari kebenaran. Pakai tutup, orang panggil tutup itu. Tutup, close, langsung tak buka. Jadi bila dia nak dapat hidayah? Kalau dia buka sikit-sikit boleh tahan. Allahu Akbar. Kata Ibnul Jauzi, dia kata al-ayah di sini, wa ma ta'tihim min ayatin. Apa dia ayah tu? Dia kata Al-Quran. Bila datang pada mereka Quran. Wasani, yang kedua tanda al-mu'jizah. Mu'jizat Allah Ta'ala beri kepada Nabi ni, benda pelik, seperti berlakunya bulan terbelah bulan. Kata Al-Wahidi pula, al-ayat, semua tanda-tanda yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada puak kafir tentang tauhid dan benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penciptaan langit dengan bumi, dengan mukjizat-mukjizat yang ada di depan mata mereka, bulan terbelah, apa lagi, banyak lagi perkara. Dia nampak benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas di depan mata. Tapi apa boleh buat? Jelas ke tak jelas? Kalau mata sudah tertutup, semua perkara tak akan jadi jelas. Allahu Akbar. Ayat yang sama, lebih kurang dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 105. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak dah tanda-tanda di langit dan di bumi, hak mereka tengok sendiri dengan mata kepala. Mereka lalu perjalanan tengok kebinasaan umat dulu, tapi mereka mu'ridun, berpaling, tak mau buka minda, tak mau buka hati, tak buka segala-galanya, yang menyebabkan mereka duduk dalam kegelapan kufur, kegelapan maksiat, kegelapan meraba-raba di dalam cerah, kata orang. Sama juga ayat surah Al-Qamar ayat 1 dengan 2. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hampir kiamat.
bulan dah terbelah. Maknanya ni mukjizat yang nyata depan mata dia. Wa in yarau ayatan yu'ridu, bila tengok tanda, mula diminta tanda, bila mari tanda, apa Muhammad? Wa yaqulu sihrun mustamir. Muhammad ni main sihir lagi lah. Hai, itu je. Dia tengok benda ni sihir. Wak mari ayat Quran yang sedap dengar, syair. Habis apa yang kamu nak? Bahasa orang kata, awak nak apa sebenarnya? Apa yang kau mahu sebenarnya? Maunya kerah kepala. Maunya tak mau beriman. Mau syirik. Itu je yang ada dalam kepala mereka. Maka mereka akan binasalah dengan sebab yang tersebut. Binasalah dia. Kata di para ulama, dia kata apa? Wa ma ta'ti min ayatin, bila datangnya ayat, datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, mereka akan lari. Mereka akan berpaling, tak mau menerima. Itulah sifat anak Adam. Qad yastakbirun. Mereka bila sombong, bila ada sifat sombong, dia tak akan buka minda nak tengok apa ni kebenaran, tak tengok. Sepatutnya manusia ni dia kena tengok dulu. Tengok apa yang ada. Tengok, barulah hukum. Sebagaimana kata ulama usul, tuan-tuan tanda, kata-kata ulama usul ni dalam kaedah kita nak jatuh hukum. Kaedah kata al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita nak jatuh hukum satu perkara itu hasil daripada gambaran yang jelas. Itu dia panggil gambaran jelas depan mata, baru kita letak hukum. Ni tak ada gambar lagi, pakai orang tak tengok dah. Tak boleh pakai. Ini jadi masalah ni. Puncanya apa? Puncanya sombong, takabur, angkuh. Maka orang kumpulan ini tak akan dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Tak terbuka minda dia untuk mencari kebenaran. Maka mereka duduk dalam kelalaian. Wal'iyazubillah. Tengok dalam ayat ni. Al-hukmu al-syai'. Kita nak jatuh hukum tu hasil daripada gambaran maklumat yang kita terima. Kalau tuan-tuan nak tahu, Majma' Fiqhi. Majma' Fiqhi ni dia panggil kesatuan akademik fiqh antarabangsa yang berpusat di Mekah. Di Jeddah. Ada 2 tempat. Satu-satu kes dia nak putuskan, dia bawa semua pakar. Kalau bidang perubatan, dia akan bawa doktor pakar yang dipercayai, bentang dulu tajuk ni. Baru dia putus. Macam sekarang ni lah. Bila mari corona, ahli majlis fatwa minta pihak Kementerian Kesihatan bentangkan apakah mudarat kalau kita solat ramai-ramai. Dia kata mudaratnya boleh berjangkit gini-gini. Maka dijarakkan sikit. Tak cukup jarak, ditutup terus. Itu yang sebagai umat Islam pertikai itu. Kenapa tutup terus? Kalau dah ada SOP penjarakan, jarak je lah. Tapi tutup terus tu ada ke dia punya SOP? Jadi itu perbincangan. Tapi kita kata, oleh kerana para ulama kita dengar nasihat-nasihat daripada bahagian kesihatan, mereka terima. Far'un an tasawuri. Kadang-kadang tasawur tu jelas, hukum pun jelas. Kalau tasawur tak jelas, hukum pun celaru. Itu suasana yang berlaku. Baik. Semalam keputusan awal tahun baru, Kementerian Kesihatan kata orang tak lagi umrah bermula 8 hari bulan 2, 8 hari bulan 1, 2022 untuk tahun ni. Habis. Kita baru gembira. Terbayang-bayang Kaabah depan mata, tiba-tiba stop pula. Sebab tadilah tasawur dianya, kalau pergi Mekah balik ramai orang kena Covid berdasarkan fakta yang telah dibentangkan. Tuan-tuan sendirilah tengok fakta tu boleh terima ke tak boleh terima. Kita ni antara dua ya. Kita bercakap ni antara dua, sama ada fakta atau auta. Maknanya kalau fakta menunjukkan graf, orang balik tu memang kena sungguh, itu dia panggil far'un an tasawwurihi. Maknanya kita nak buat satu keputusan hasil daripada kajian yang kita tengok. Kita sekarang ni, kebanyakan kita tak guna hak ni. Tak guna. Tidak guna hak ni. Bila kita dengar orang kata, ustaz ni tak boleh pakai.
Sebab apa? Tak boleh pakai. Gitu ya. Mana tasawur? Wak mari dulu tengok. Dia tak boleh pakai dia lembab mana? Kita dengar. Tiba-tiba dia duduk mengajar. Qala Allah, qala Rasul, qala fulan, qala ulama' salaf. Tak boleh pakai juga. Ya, ini dipanggil tasawur khati'. Sebab apa? Sebab dalam kepala kita telah, dalam minda kita telah set, iaitu orang ini tak boleh pakai. Habis. Itu satu perbuatan yang cukup berbahaya. Kan? Berbahaya dari sudut nak mencari kebenaran, tak akan jumpa sebab kita telah kunci kepala kita daripada menerima kebenaran. Apa yang orang cakap tak betul belaka. Apa yang orang kita setuju, molek belaka. Kita kata jangan tuan-tuan. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam ayat kita ni, ayat 46. Dan itulah tabiat mereka, tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, tak mahu menerima. Tak percaya, sebab dia tak percaya. Punca dianya kerana apa? Kerana dia tidak percaya. Coba dia percaya, dia yakin, boleh je. Orang dia percaya semua sekali. Apa saja pun, dari sudut perbuatan, dari sudut perkataan, dari sudut penampilan pun sekarang ni jangan main. Dah mula dah. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ayat 47, ayat yang terakhir dalam siri kita ni. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Dan apabila dikatakan pada mereka, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Ya, ayat ini, setelah Allah Ta'ala sebut orang-orang kafir enggan, tak mahu buka minda, tak mahu buka kepala, dan mereka sangat keras terhadap para pendakwah, keras kepada pendakwah. Dengan Nabi tak mahu langsung, tak ada kompromi kata orang, tak ada toleransi. Mereka juga keras kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Keras kepada makhluk, tidak bertimbang rasa, tidak kasih belas. Tengok ni, Allah Ta'ala ungkit di sini tentang rezeki. Dia ujian Allah ni, tuan-tuan kena ingat. Ramai yang mudah menerima Islam, menerima dakwah para Nabi. Bukan Nabi kita saja, sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu pun, kebanyakannya mari daripada orang yang lemah. Orang lemah. Du'afa. Sebab itulah dia orang ni kerah kepala. Puak-puak pembesar ni. Hok ikut Muhammad tu lah. Orang-orang yang tak ada nama, orang kampung biasa, orang miskin, du'afa, jadi dia beli. Dia beli. Dia main. Jadi oleh katanya di peringkat awal Islam ni, lemah kan orang Islam masa tu. Jadi bila dia tahu orang ni masuk Islam, bawah-bawah dia potong dia punya bajet. Tak ada, aku tak bagi pertolongan. Ni ikut Muhammad je lah. Maka dikatakan wa iza qila lahum, ay wa iza qila lil musyrikin, bos, anfiqu mimma razaqakumullah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Dermalah kepada orang yang memerlukan, orang hajat. Jadi kata di para ulama Islam, lamma aslamal mustad'afun, bila orang lemah-lemah daripada keluarga puak-puak kafir tu masuk Islam, jadi bawah dia pun qata'al kuffaru, bawah dia putus lalu, kat, aku tak akan beri lagi pertolongan pada kamu, habis. Itulah dia kata di dalam tafsir Abi Hayyan ni, kata wa kana zalika bi Makkah awalan qabla nuzuli ayatil qital. Jadi sebelumnya turun ayat berlawan dengan kafir, peringkat awal lemah, maka digalakan kepada puak-puak pembesar ni supaya bantulah orang miskin tu, anak-anak mu juga tu.
Walaupun dia Islam tapi kalau dia tak makan, sanggup ke kamu tengok dia lapar? Mu tengok sanggup ke? Jadi begitu keadaan. Maka jawapan mereka jawapan perli. Dia perli apa? Qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang beriman secara mengejek-ngejek perli. Orang Kelantan kata apa perli? Nganyi. Duk nganyi dah. Dia kata apa? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah dia akan memberinya makan. Kenapa minta dengan kami? Mungkin ada Tuhan. Tuhan yang maha berkuasa. Tuhan pemberi rezeki, biar dia lah bagi. Apa minta dengan kita? Ni ayat perli ni. Ayat perli ni. In antum illa fi dhalalim mubin. In antum, kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Puakmu ni sesat tak habis-habis lagi lah. Tak juga puak kafir ni dia main kan. Jadi dia main, dia panggil ayat ini istihza. Perli main, mempersenda. Nganyi kata. Ada juga ulama kata, tulis tuan-tuan. Waqila yahtamilu an yakuna min babil ihtija' bil qadar. Ada katanya dia berhujah dengan takdir Allah. Tuhan takdir boleh makan lah. Tak payah minta dengan kami. Dia punya sombong tu, dia mai takdir Tuhan. Imma inadan, sama ada dia tu kerah kepala kerana nak menolak kebenaran, au firaram minal itab, ataupun nak lari daripada dicela sebab bakhil. Jadi sifat puak kafir ni bakhil dan memperlimai pula orang lain. Itu dua sifat yang besar, yang berat. Maknanya dia nak lepas ni macam kita jugalah. Sebahagian masyarakat kita ni, bila dia nak tak mau beri rezeki, dia kata Allah Ta'ala maha kaya. Dan Allah Ta'ala maha pemurah. Tak payahlah minta dengan saya, minta dengan Allah. Kalau orang Arab, dia punya uslub senang. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, Madinah ke, kalau kita tengok, kalau ada orang minta sedekah, dia tak mau bagi, dia tak tengking. Dia tak tengking, tak jerkah. Dia kata Allah Karim. Allah Karim. Mana? Contohnya orang ni, dia duduk zikir ke apa, tiba-tiba mari orang minta sedekah. Dia Allah Karim, dia kata. Allah Ta'ala yang maha pemurah, minta dengan Tuhan lah. Ni malah ni. Ni buat skema ada ni pun, kita kayak dia Allah Karim. Allah Ta'ala maha murah, pergi minta dengan Tuhan. Habis tak payah kerja. Itulah masalah kitanya. Takkanlah nak berdoa saja tunggu ya Rabbi aku lapar gini. Habis pergi masak nasinya tidak. Cari berah pun tidak. Cari lauk pauk pun tidak. Habis nak tunggu kenyang macam tu. Inilah dia panggil kepincangan, kebengongan. Jadi kita pergi berhujah dengan takdir. Sama ada mereka guna hujah takdir atau guna hujah perli kepada orang Islam. Jadi dua-dua tu boleh pakai di sini. Allahu Akbar. Jadi ayat in antum illa fi dhalalim mubin itu siapa yang kata? Mu ni berterusan dalam kesesatan yang nyata. Siapa dia? Kamu hanyalah berada dalam kesesatan. Siapa yang kata ni? Tengok perbahasan ulama. Qala Ras'ani, dalam ayat ini ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Yang pertama, annahu min tamami kalamihim. Qatadah kata ini kata-kata orang kafir kepada orang beriman. Kenapa minta dengan aku? Kenapa suruh aku bagi derma? Allah kan mungkin ada Tuhan kamu berkuasa beri rezeki, minta dengan dia lah. Itu ayat dia, ayat perli. In antum illa fi dhal, mu ni memang sesak lah. Orang suruh ikut Abu Jahal, ikut Muhammad, sesak puak-puak mu ni. Ini dia panggil kata-kata puak kafir kepada orang mukmin. Tafsir yang kedua, wathani annahu ikhbarum minallahi azza wa jalla. Ayat ini Allah Ta'ala cerita wa hukmun alaihim biddalal. Allah jatuhkan hukum yang puak kafir itu sesat sebab menolak hujah,
menolak dakwah yang telah dibawa oleh Nabi, para Rasul dan juga para pendakwah. Jadi ada dua. Yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Dia kata hikayatu qaulil mu'minin. Ini kata-kata orang mukmin pada puak kafir. Jadi ada tiga tafsiran. Illa in antum illa fi dhalalim mubin. Sama ada puak kafir kata orang beriman, ataupun ayat ini Allah Taala hukum ke atas puak kafir, ataupun ayat ini hikayah orang mukmin yang kata kepada orang kafir. Wallahu alam. Itu dia panggil ilmu tadabbur ayat. Jadi dalam sudut tafsirnya, in antum illa fi dhalalim mubin. Wa qala al musyrikuuna aidan ini ma antum bi amrikum lana bil infaq. Tidaklah arahan permintaan kamu kepada kami supaya berinfak daripada rezeki yang Tuhan bagi kepada orang yang berhajat, illa fi dhalalin mubin. Ni tetaplah sesat. Itu dia panggil tafsir. Ia mengatakan apa? Ia mengatakan mereka itu kata-kata orang kafir. Jadi tiga huraian di sini para pelajar sekalian. Kita kata alhamdulillah. Mana dalam ayat Allah kata anfiqu mimma razaqnakum. Ayat ini menunjukkan bahawa annal bukhla, sifat bakhil itu satu sifat yang cukup keji. Qubh dia panggil. Ghayatil qubhi, maknanya sifat yang buruk sangat-sangat. Orang yang paling bakhil atas dunia ni, dia bakhil dengan harta orang lain. Ini bahaya sungguh. Apa maksud dia bakhil dengan harta orang lain? Ada ke tidak kita ni? Kita ni pemegang amanah. Bendahari masjid contohnya. Bendahari masjid. Orang bagi duit banyak. Infak untuk program aktiviti masjid. Tapi kita duk simpannya duit masjid. Siapa beratus ribu duit. Ada siapa juta. Bangga kita dalam akaun kita banyak. Tapi penceramah hak mari ceramah tempat kita tanya dia, ustaz, berapa jam ustaz berjalan daripada rumah nak sampai ke tempat saya ni? Berapa jam? Maghrib pukul 7.30, pukul 5 dia keluar rumah. Takut jam. Takut tak sampai. Nak kata apa? Kadang-kadang tempat-tempat sampai tu orang dah azan maghrib. 1 jam atas kereta. 1 jam lebih. Kiralah juga masa dia. Walaupun dia ceramah 40 minit, tapi perjalanan dia pergi balik 3 jam. Dia balik lepas isya nanti pukul 9, pukul 11 baru sampai rumah. Jadi kita kira. Dia tak minta, tapi kita lah menghargai pengorbanan orang. Itu dia panggil. Orang miskin ramai di masjid, carilah pergi minta bajikan masyarakat. Habis duit masjid kau nak buat apa? Itu dia kata ulama, fa inna abkhalal bukhala man yabkhulu bimalil ghair. Di antara kebakhilan yang berat itu orang yang bakhil dengan duit orang, bukan duit kita. Tapi boros jangan. Semua tabung kosong. Saya sampai aja saya. Kita ada perancangan, ada strategi. Kan? Duit ni untuk kuliah, untuk majlis ilmu. Duit ni untuk bantuan charity, muhtajin, orang yang memerlukan. Duit ni untuk pendidikan. Jadi kita kena buat perancangan yang rapi, yang cukup. Barulah dia kata orang tu orang betul. Ni tidak ni duit orang lebih pada duit dia lagi. Yang kedua dalam ayat ini tuan-tuan, tanda la yambari an yamna'akum min dzalika makhafatul faqr. Jangan kita tak derma kerana takut fakir. Fa innallaha razaqakum, Allah Taala yang beri rezeki pada awak. Jadi kalau kamu bagi derma, Allah ganti yang lain. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlif. Yang kamu nafkah, Allah ganti. Yang kita duk viralkan sedekah subuh, sedekah asar, sedekah maghrib tu. Sebenarnya doa malaikat tu doa umum. Tidak mesti syarat nak sedekah kena pagi. Tak ada dah lah. Pagi tadi terlupa sedekah di masjid. Pergi duha pun boleh, zuhur pun boleh. Jangan hadkan sedekah pada subuh je, jangan. Itu dia panggil ayat. Maknanya ayat ni dua. Anfiqu mimma razaqakumullah. Memberi nafkah dengan rezeki yang Tuhan bagi. Bukan kamu ni tolong cari. Tolong korek je. Sebenarnya yang pemberi rezeki Allah. Allah yang beri rezeki. Ini dia. Allah yang beri rezeki. Jadi Allah Ta'ala beri rezeki. Kamu ni tukang holor kata orang. Juru bahasa Melayu kata, orang Kelantan kata tukang bagi. Tukang bagi ni juru holor kan, menyampaikan. Juru sampai itu je. Baik.
kesimpulan daripada ayat kita ni, fa innal ladzina kafaru qala alladzina kafaru, puak kafir kata minta dengan aku, minta dengan Tuhan lah. Ulama tadabbur kata annal bukhla huwa min sifatil kafirin. Bakhil ni sifat orang kafir. Kalau kita orang mukmin, jangan bersifat seperti mereka. Orang mukmin jangan bersifat seperti sifat orang kafir. Sifat orang kafir apa dia? Apa dia sifat orang kafir? Bakhil. Oi, saya tak ada duit. Kita tak kata sedekah tu dengan duit je. Sedekah je boleh je dengan tenaga, dengan nasihat, semua boleh. Na'udzubillah. Baiklah. Tamatlah perbincangan kita ayat 45 sehingga 47. Dari sudut tafsir yang sangat ringkas. Dia kata ustaz ni selalu sebut kata-kata yang macam ni. Tafsir sangat ringkas. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi tafsir yang panjang. Boleh je kalau nak panjangkan. 3 ayat ni 3 jam lagi pun boleh. InsyaAllah kalau kita baca tafsir yang panjang. Tapi saya ambil tafsir yang pendek sesuai dengan masa dan insya-Allah sudah memadai cukup untuk tuan-tuan dan puan-puan memahami maksud ayat yang kita bincangkan ini. Insya-Allah. Baik, sekarang ini kita masuk kepada sesi al-fawaid, faedah-faedah dari sudut ilmiah dan lataif. Kita ambil 10 macam biasalah. Walaupun dalam kitab kita ni banyak, tapi cukuplah kita kutip 10 perkara. Yang pertama, tengok ayat yang pertama yang kita baca tadi. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ittaqu. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Tengoklah azab yang telah menimpa orang dulu dan azab yang akan datang, ataupun azab dunia, azab akhirat. Dua-dua tu boleh, sebagaimana ditafsir oleh ulama tadi. Annal insan idza a'rada an dinillah, mana-mana manusia yang berpaling daripada agama Allah, tak mau ikut, tak perintah Allah, kan wastakbara, mereka sombong, kana urdatan lil azab, mereka telah bentangkan diri mereka untuk diazab, sama ada di dunia atau di akhirat. Berapa ramai orang kena azab atas dunia. Umat-umat yang terdahulu, kita jangan sebutlah umat kita ni jadi tak baik, kita panggil spekulasi. Umat dulu, kaum Nabi Lut, kita kata hancur lebur habis. Kaum Ad, kaum Samud yang kita duk belajar, itu di dunia. Di akhirat sudah pasti kena, sebab dia mati kafir. Na'udzubillah. Yang kedua adalah ayat yang sama. Allah kata la'allakum turhamun, mudah-mudahan supaya kamu dapat rahmat. Dia panggil la'allakum, mudah-mudahan. Itu dia panggil isbatul ilali wal asbab. Allah Ta'ala nyatakan sebab-sebab. Semua benda tu ada sebab, ada sebab. Fa inna la'alla lit ta'lil. La'alla itu panggil lit ta'lil, menyatakan sebab. Jadi di sini kita mengatakan bahawa sebab itu ada kesan. Dari sudut dilalatul fitrah, dia panggil, dalam bahasa kita panggil hukum alam ni, sebab tu beri kesan. Sebab ada api, masaknya nasi contohnya. Sebab mari sejuk, itu dia panggil sebab. Adakah sebab tak jadi? Ada juga. Sebab turun hujan, tumbuh pokok. Banyak mana bumi yang tumbuh hujan turun tak tumbuh pokok? Ada juga. Maknanya, tapi asas tapak perbincangan kita, sebab itu ada kesan dengan izin Allah, tapi tak semestinya sebab itu jadi. Mana ayat ni mengajar kepada kita supaya ambil langkah-langkah, sebab-sebab yang sesuai. Nak pandai, sebab dia belajar, sebab dia ikhlas, sebab jadi banyaklah dia punya sebab. Nak selamat, sebab dia ini cara dia. Jaga kesihatan, makan ubat contohnya, jauhkan daripada tempat-tempat yang berbahaya, itu sebab. Yang ketiga,
ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Ayat maknanya tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni. Dia beri apa? Setiap Nabi ada mukjizat. Nabi Musa ada tongkat. Nabi Nuh ada bahtera. Nabi apa lagi yang Nabi Saleh ada unta. Nabi kita Muhammad SAW ada Quran. Dan waktu orang hidup zaman Nabi, macam-macam lah. Bulan terbelah. Air keluar dari jari. Makanan sedikit jadi banyak. Kambing kurus. Orang Kelantan kata kurus kekek. Kurus kekek ni mana kurus melidi. Nabi pergi gosok dia punya labu susu, air keluar susu. Itu mukjizat yang nyata. Macam-macam setiap Nabi ada mukjizat dia. Maknanya setiap mukjizat itu biasanya manusia ni boleh percaya tengok. Maknanya laula hadza lam yakun fil ayati faedah. Kalaulah ayat magic, sekadar magic je orang tengok tu untuk tengok suka-suka je, tak ada faedah lah Tuhan hantar mari mukjizat. Jadi mukjizat ayat itu supaya manusia bertambah yakin dengan mata kepala dia benar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peranan ayat. Yang keempat, min ayati rabbihim. Tengok, Allah Taala sandarkan ayat itu kepada dia. Min ayati rabbihim. Keterangan-keterangan, ayat-ayat, tanda-tanda daripada Tuhan mereka. Jadi jelasnya kata ulama tadabbur, fihi dalilun ala kamaliha wa wuduhiha. Semua ayat mukjizat yang Tuhan hantar mari itu jelas, terang, nyata. Unta, semua orang tengok, oh unta besar keluar dari bukit. Patutnya dah terima, tapi nyepakat sembelih pula. Apa ayat? Hak zaman Nabi sallallahu alaihi mereka minta ni. Jadi ada hak Nabi layan. Kalau dia minta supaya Bukit Safa jadi emas, minta tali air mengalir di Mekah, Nabi sallallahu alaihi tanya Allah, Allah kata boleh. Tapi kalau tak beriman mati habis. Nabi rahmatan lil alamin tak mau umat dia binasa. Maka ayat-ayat yang Tuhan hantar tu jelas, an awsala ilaihimul ayat, termasuklah ayat Quran depan mata kita ni pun jelas. Siapa dia kaji, dia akan terima Al-Quran. Siapa dia mengaji, dia akan pandai insya-Allah. Tapi siapa yang duk mengaji, orang ni siapa mati pun tak akan terima Al-Quran. Na'udzubillah. Baik, yang kelima. Anfiqu mimma razaqakumullah. Mau bagi rezeki, ingat molek. Ingat baik, rezeki itu dari Allah. Kita ni pemegang je. Pemegang je. Orang panggil, kalau kita dalam jawatan bendahari kita ni, turut pegang. Bukan hak kita. Bendahari masjid, langsung duit tu bukan hak dia. Tapi, maknanya, ai annal insan iza anfaqa bi amrillah, apabila kita beri nafkah dengan perintah Allah Ta'ala seperti zakat, seperti apa, fala minnata lahu ala Allah. Mu jangan mengungkit Allah Ta'ala. Sebab rezeki itu hak Tuhan. Kita hak dia bagi. Macam kita sekarang ni. Kita kata kita berdahari. Tapi kita duduk buat bangga kita lah sedekah. Bukan kita. Kita tukar bagi. Biar sedar kita ni hidup. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang betul, yang beri pemberi rezekinya. Kita tukar kerja. Pegawai. Yang keenam, qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Puak-puak kafir kata ke orang beriman, anut'imu man law yasha'allah. Kita nak beri kepada orang yang Tuhan bagi rezeki. Dia punya sombong di kerah kepala buat mu ni. Dia kata apa? Qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Kita nak beri hak Tuhan. Minta. Apa dia ayat ni kata? Zamun man yatrukul ma'mur bihi. Ayat ini mencela orang-orang yang meninggalkan arahan Allah supaya berinfak. Dia duduk main, tak apalah orang miskin tu, takdir Allah Ta'ala ada dia miskin, biar je lah. Takdir Allah Ta'ala tu orang, takdir Allah Ta'ala, dia main duduk hujah dengan takdir belaka.
Takdir memang kita beriman. Sebagai orang beriman, kita kena beriman dengan takdir Allah. Tapi usaha kita mana? Usaha awak mana? Bantuan yang awak beri mana? Macam apabila berlaku bencana, kita kena maklumkan di tempat ini kena bencana, barulah orang mari pakat bantu. Duk main tak apa, takdir Allah Ta'ala, nanti Tuhan hantar mari. Iyalah takdir Allah SWT. Tapi usaha tu kena ada. Alhamdulillah. Yang ketujuh, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kita nak beri makan kepada orang yang Allah Ta'ala yang beri pada dia rezeki. Ayat ni nampak baik kan? Nampak warak. Dalam bahasa Arab dia panggil kalimatu haq yuridu bihal batil. Kata-kata betul tapi penggunaan untuk batil. Memanglah Allah Ta'ala yang beri rezeki. Tapi kalau setiap orang mari minta derma, kita kata Tuhan yang bagi rezeki, kita tak bagi, habis bila kawan tu nak makan ni? Itu dia panggil kalimah haq, tapi makna dia nak kepada batil. Tuhan bagi rezeki, minta dengan Tuhan. Memang kita minta dengan Allah, tapi rezeki tu ada di tangan awak sekarang. Allah Ta'ala dah bagi pada awak, bagi je lah. Orang kata kecek banyak dia ni. Kecek banyak. Cakap banyak, dia panggil kecek banyak tu. Maka ada juga orang ni pun, dia panggil kalimatu haq uridu biha batil. Kalimah betul tapi penggunaan batil. Macam orang sekarang ni, bila kita kata kenapa awak tak solat, kenapa tak tutup aurat, hati baik, iman di sini. Betul, Nabi kata iman hahuna, iman tu dalam hati. Tapi hujah dia tu hujah batil. Dah iman dalam hati, tunjuklah bukti iman. Mana bukti iman? Solat. Mana bukti beriman? Tutup aurat. Mana bukti beriman? Infak fisabilillah. Jadi dia kata menggunakan ayat yang betul untuk nak penggunaan salah. Bila orang tegur dia kata, bang, sorry bang, kubur masing-masing. Betul lah, orang tak tanya kubur dua orang kecuali darurat. Tapi apa mengenai kubur masing-masing dengan nasihat aku ni? Dia nak tolak, orang panggil tolak secara diplomasi, secara diplomatik. Bukan tolak direct gitu, tolak secara baik. Ada seorang ni dia punya diplomasi tinggi. Bila ada program apa-apa, pegawai dia kata, tuan, kita panggil lah ustaz ni ceramah. Panggil Abu Anas ni, lama tak dengar nasihat dia. Dia kata tak boleh. Program ni kecil sangat. Nak panggil dia tetap padan. Dia punya cara tolak cara diplomasi. Dia tak kata dia tak nak panggil. Bila kita buat program besar pula, maaf lah, program yang besar, peringkat nasional, kita panggil pembentang hok. Dia panggil tarah-tarah tokoh-tokoh, PM ni profesor lah. Itu dia panggil cara nak tolak. Ada caranya tolak direct, ada caranya tolak indirect. Dia panggil cara. Jadi dia panggil pengguna pokok kapi ni, dia perli, dia kata, kami nak beri benda hak Tuhan bagi kan. Jadi hak Tuhan bagi, memang semua hak Tuhan bagi, tapi dia guna penggunaan istilah dia tu, dia panggil guna untuk batil. Jangan main. Ini pandai juga pokok ni. Yang ke-8, ayat yang sama lagi. Wa idza qila lahum anfiqu ma razaqnakum, sampai ke illa dhalla fi dhalalin mubin, ihtijajuhum bil masyiatillah law yasha'ullahu at'amah. Tengok ni, dia kata apa? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Patutkah kami beri makan pada orang yang jika Allah kendaki, tentulah dia beri. Ni Tuhan tak bagi, ni maknanya Tuhan tak setuju tu dengan pegangan Islam dia tu. Ni ada orang lagu ni. Ada orang menganggapkan bahawa bila dia dapat nikmat, tanda Tuhan sayang. Kita kata lak. Setiap kali dia masuk pentas, full, kata orang, full house, penuh padang. Adakah Tuhan sayang? Belum tentu. Jadi ada orang, jadi kita tak boleh nak ambil satu hukum je. Dalam ayat dalam yang ke-8 ni, ihtijajuhum bil masyiah. Mereka berhujah dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak, boleh dia bagi.
Hujah ini mimma yadullu ala jahlihimil azim. Hujah ini menunjukkan kejahilan mereka yang besar. Au tajahulihimil waqim, ataupun mereka buat bodoh, buat jahil yang sangat tidak bagus. Masyiah memang kita kena beriman semua benda ni berlaku dengan kehendak Allah. Semua kita berlaku dengan kehendak Allah, tapi Allah Ta'ala beri pada kita akal yang kita boleh berfikir ini baik, ini buruk, ini comel, ini huduh, ini molek, ini tak molek. Kadang ini kita nak atau kita tak say. Tak say tu mana tak nak, say ke tak say. Kita yang buat pilihan. Jangan duk berdalih sana sini. Kita yang buat pilihan. Jadi kita kata sekarang ni kita tengok kepada, jangan duk gunakan masyiatillah. Ini semua ni kehendak Allah. Saya dengar ada seorang penyanyi, pelakon penyanyi. Bila dia dapat anugerah, dia kata alhamdulillah, dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan izin Allah, dengan ni saya dapat. Kita kata semua berlaku atas dengan izin Allah, tapi Allah Ta'ala tidak izin. Dari sudut dia panggil iznus syar'i, Allah Ta'ala tidak izin perbuatanmu tu. Itu perbuatan mungkar. Pasal tu dia panggil masyiah ni ada dua. Dia panggil masyiah kehendak Allah Ta'ala dari sudut qadariyah, dari sudut takdirnya, dan dari sudut kauni, dari sudut syar'i. Maknanya Tuhan nak buat semua benda berlaku. Tapi hak syar'inya Tuhan nak kamu jadi orang baik. Jangan berhujah dengan takdir untuk nak menghalalkan perbuatan buruk kita. Kalau tidak, polis tak boleh nak tangkap orang. Bila dia mencuri, dia kata, bos, jangan tangkap saya. Habis, Allah takdir saya mencuri. Nak kata apa? Macam-macam. Waktu banjir, pergi pecah kedai orang ambil barang. Alasan dia lapar. Kita banjir baru semalam. Tak kala lapar satu hari sudah hilang kesabaran sampai boleh pecah barang orang. Kita kata tidak. Apalagi kalau orang tunjuk gambar, duk ambil barang elektrik, duk ambil barang bukan makanan, ambil rokok lah, ambil macam-macam cerita. Tuan sendiri sudah tengok dah benda tu. Baik, yang ke-9. Man law yasha'ullahu at'amah. Man law yasha'ullahu at'amah. Jadi naknya law yasha'ullah. Puak-puak musyrikin yuqirruna bimasyiatillah. Ayat ini menunjukkan puak musyrikin dia tahu ada kehendak Allah Ta'ala. Dia tahu ada rububiyah, ketuhanan Allah. Dia tahu berhala dia tu bukan boleh berkelip mata pun tidak. Tapi itulah dia panggil kerah kepala, tak mau beriman. Allah Ta'ala gambarkan puak-puak ni dia tahu tapi tak mau ikut. Dalam surah An-Namli, tanda tuan, surah An-Namli ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Pengikut Fir'aun kata wajahadu biha, mereka engkar dakwah Musa, wastaiqanatha anfusuhum, tapi dalam hati dia betul Musa ni. Berapa ramai orang kita dia tahu hak kita bawa ni benar, dengar Quran dengan hadis, tapi sorry lah, saya tak boleh ikut sebab nanti orang tuduh, nanti macam-macam nanti. Tengok, dia tahu wajahadu biha, engkar, wastaiqanatha, tapi dalam hati dia tahu. Allahul musta'an. Dalam surah Al-Isra ayat 102, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Mu tahu dah sebenarnya semua hak berlaku ni Allah Ta'ala pencipta langit dengan bumi yang menetapkan, tapi mu kerah kepala tak mau ikut, apa boleh buat. Jadi mereka engkar. Dia tahu rububiyah, kuasa Allah Ta'ala, tapi mereka engkar istikbaran wa mukabarah. Sombong, takabur, angkuh. Itu punca dia. Punca dia duduk di situ. Wa illa fa inna qararata nufusihim tashhadu biha. Dalam lubuk hati dia percaya. Saya pun yakin tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang ayat-ayat penerangan-penerangan yang telah kita dengar daripada ustaz kita percaya betul hak ni. Tapi bila nak buat, bila nak laksanakan, semua pakat takut. Pakat takut lah kau. Allahul musta'an. Tengok dalam kita belajar tentang solat jenazah tu, dalam Riyadhus Salihin, jelas sekali Nabi SAW ajar kepada kita supaya solat
doa untuk jenazah dalam solat, sama ada selepas takbir yang ketiga, itu tempat dia lah. Kemudian boleh lagi diulang sekali lagi takbir yang keempat. Tapi ramai fenomena besar, imam dalam solat jenazah pendek je dia baca. Lepas solat munajat panjang-panjang. Kita kata kenapa tukar format? Dia bisik, maaf lah Syekh, kalau anda tak buat macam ni orang tuduh anda macam-macam. Habis yang Nabi ajar kamu tinggal. Kerana takut orang, itulah wastayqanatha. Kita tahu, tapi tak berani nak buat sebab dia kata orang tak berani nak lawan arus. Siapa dia suruh lawan arus? Kita bukan lawan arus, kita ikut sunnah. Jadi kadang-kadang peribahasa yang kita guna juga tak tepat. Baiklah. Yang ke-10, tengok lil musyrikin asalib iddi'aiyah. Puak-puak kafir ni dia ada uslub, cara dia nak berhujah. Uslub daripada dulu lagi. Seperti dia kata anfiqu ma razaqakumullah, berilah nafkah daripada rezeki yang Tuhan bagi. Dia jawab in antum illa fi dhalalin mubin. Mu ni sesak ni. Apa punya orang ni? Dia kata wasful masyi lil mu'minin. Buat kafir ni dia akan cari hujah-hujah, gelaran-gelaran buruk yang dia nak letakkan di atas kepala orang-orang beriman. Orang suruh dia derma, dia pergi tukar spin. Orang panggil tukar spin ayat ke panggil ada. Macam-macam dia kata. Bila kita cakap ini benda ni tak boleh, benda haram, dia kata ustaz ni syadid. Apa maksud syadid? Orang panggil ortodok ni. Pemikiran jumuk, beku. Orang cakap benda lain. Dia cakap benda lain. Kita cakap benda yang betul, dia tak mau, dia tukar sana. Tadi dalam kaedah yang kita kata, puak-puak kafir ni, dia panggil asali iddi'aiyah, dakwaan dia. Dia dakwa Nabi itu sesak, dia dakwa orang ni pemecah belah masyarakat, dia dakwa macam-macam. Jadi kesimpulan kitanya balik kepada kaedah usul yang saya sebut tadi, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Kita nak hukum satu benda hasil daripada kajian yang kita buat. Tasawur yang jelas baru kita hukum. Ini tuan-tuan sekarang ni kita mudah sangat menghukum orang tanpa membuat kajian yang mendalam. Pap, jatuh hukum. Bila kita tegur satu-satu benda, dia kata ustaz tu dengki tu. Bila kita tegur, dengki tu. Sebab dia mengajar tak ramai, orang lain mengajar ramai, dengki. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok. Satu fenomena baru akan berlaku. Macam-macam fenomena sekarang ni. Nak selawat kena bergendang. Nak berzikir kena melompat. Ni pula trend baru ni pula bahasa jenis duk galah, wah tak beli tasbih besar gantung di tengkuk. Sekarang ni fenomena ni nampak dah mula melarat dengan benda. Baru ni fenomena budak-budak kecil duduk bayi, duduk bawa ridak atas bau. Sedangkan itu pakaian para alim ulama, kita lebih budak-budak jadi satu benda. Budak-budak hak kahwin pun pakai jubah sekarang ni. Dulu pakai songkok, pakai tengkolok macam-macam. Pakai songkok, pakai jubah, pakai ni. Itu fenomena dia panggil. Baiklah, kita tak sudut berfenomena sangat. Mari kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita. Sebagaimana kata Imam Malik, as-sunnatu kasafinati Nuh man raqibaha najah. Sunnah inilah penyelamat, bahtera penyelamat. Siapa dia naik selamat. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita akan sambung lagi CD yang akan datang bermula ayat 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Puak kafir masih lagi dengan kerah kepala dia, tak mau beriman. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.